Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur pada Allah atas nikmat serta limpahan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya pada malam ini kita dapat berkumpul untuk kita meneruskan pengajian kitab Fiqh Manhaji, iaitu terbitan ataupun terjemahan daripada Jabatan Mufti Wilayah, Jabatan Mufti Negeri Sembilan, yang mana kita masih lagi dalam bab talak bahagian ketiga, ya. Jadi sebelum ini kita sudah bincangkan beberapa perihal tentang bab talak, ya, talak bid'i, talak sunni, dan begitu juga kita sudah bincangkan tentang khulu', kesan daripada khulu' itu sendiri. Ya, jadi kalau nak dapat tahu lebih perinci tentang perbincangan yang saya sebutkan tadi, maka tuan-tuan dan puan-puan bolehlah merujuk kepada siri yang ke-19, yang pada malam ini kita berada pada siri yang ke-20, dan insya-Allah pada malam ini kita akan bincangkan tentang bilangan talak yang dimiliki. Kita akan bincangkan juga dengan talak ta'liq, ya, dan begitu juga talak bersyarat, begitu juga talak yang diserahkan kepada isteri. Maksudnya talak itu suami bagi kepada isteri, sah ke ataupun tidak, maka insya-Allah kita akan bincangkan pada malam ini. Itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, bila kita sebutkan tentang Fiqh Manhaji ni, saya tak baca semua sekali lah. Saya baca mana yang dirasakan penting, dan begitu juga bukan kita berpandu kepada buku ini saja, tetapi kita bincangkan juga dari segi sudut hukum-hukum ataupun furu' fiqhiyah tambahan, yang maksudnya beberapa hukum-hukum yang kita ceritakan tentang perbahasan-perbahasan yang berkaitan dengan talak ni, yang mana kita merujuk pada buku-buku lain yang tidak hanya tertakluk kepada buku Fiqh Manhaji, ya. Jadi bila kita rasa baca kitab Fiqh Manhaji ni, kita sebenarnya tidak mendapat maklumat penuh tentang fiqh munakahat. Namanya Fiqh Manhaji, dia bermanhaj dari segi sudut susunannya, dan begitu juga daripada numbering dia juga, dan begitu juga dari segi sudut dalilnya. Ini bagusnya Fiqh Manhaji, tapi ia masih lagi dikira sebagai ringkasan. Dia belum lagi kira yang macam mana pendetailan yang panjang. Maka sebab itulah kalau kita baca kitab ni, bagus kita belajar sekali, belajar, yang mana dari situ kita dapat asas dan kita dapat pecahkan. Dan dari situlah bila ustaz ataupun tok guru mengajar, dia memecahkan lagi perbahasan-perbahasan ilmiah ataupun kitab-kitab fiqh yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh mazhab Imam Asy-Syafi'i yang lain yang dikarang oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut tentang bilangan talak, ya, mana kita sebutkan bilangan talak tu asalnya adalah milik pada suami. Suami yang ada hak kuasa penuh terhadap talak itu sendiri. Namun ada beberapa anjuran-anjuran, begitu juga hukum hakam yang tertentu, yang mana walaupun ke atas kuasa suami, dia ada bilangan had dia. Dan begitu juga dia ada kuasa tertentu yang kita lihat dia tidak boleh dilakukan sewenang-wenang, ya. Dan ada juga kuasa itu tidak pada suami, tetapi hakim yang boleh memaksa suami menjatuhkan talak. So bila hakim paksa untuk jatuhkan talak, maka si suami wajib taat. So bila suami dah taat, dia jatuh talak, maka hukumnya jatuh. Ya. Pada asalnya kalau paksaan terhadap suami untuk menjatuhkan talak, kalau tak talakkan isteri kau, nyawa kau menghilang. So kemudaratan yang besar.
So maka dia kata, baiklah, aku talakkan isteri aku. Contoh. Ya. Jadi bila dia sebut macam tu saja tapi dia kena paksa, maka tak jatuh. Sebab apa? Bukan kehendak dia, dan satu lagi kena paksa yang boleh memudaratkan diri dia. So tak jatuh talak dalam keadaan sebegitu. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam hal ini kalau kita sebut dia menyatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa hakim memaksa sebab tertentu, contohnya suami memudaratkan, dia suka pukul lempang dan sebagainya. Ini semua ada dalam enactment, dalam enactment mahkamah syariah mana-mana negeri pun. Mana-mana kalau dua sebab, kalau si suami itu membawa kemudaratan, seksaan, kena pukul dan sebagainya. Kalau kita belajar yang sebelum ini, tak tahu siri yang keberapa, kita belajar tentang bab nusyus. Yang kita belajar, yang biasa kita dengar, nusyus ini kita nisbahkan kepada perempuan, isteri, sedangkan ada yang dinisbahkan hukum nusyus pada suami. So bila kita sebutkan proses nusyus ni, maksudnya suami memudaratkan isteri, dia lempang, dia pukul, dia hina, dia kutuk, ya. Bila kata saya tak pernah pukul isteri saya tau, awak ingat saya jahat? Ya betul, awak tak pernah lempang, awak tak pernah pukul, jentik pun tak pernah. Tapi dari segi sudut torture-nya, kamu kutuk dia, kamu hina dia, kurang hajar, akhlak tak ada pada, itu dikira sebagai nusyus juga. So macam mana dia boleh bawa kepada mahkamah, cerita kan. So hakim buat macam mana? Hakim bagi amaran. Kalau amaran tak jadi juga, maka hakim berhak untuk memaksa suami supaya menjatuhkan talak. Tapi talak satu lah, jangan si hakim pula tengok, cantik betul lah bini dia ni, cantik pula tu, aku paksa, aku hakim, aku paksa kau supaya kau jatuhkan talak 3. Ya, ini tak boleh lah. Ya, ini satu benda yang sangat-sangat tidak dibenarkan, maka boleh jatuh talak. Tapi kalau paksaan selain daripada hakim atas dasar masalah, maka ia tidak dikira sebagai talak yang sah. Maksudnya kena paksa. Tapi insya-Allah kita akan bincangkan dengan lebih detail tentang syarat-syarat paksaan yang dikira sah dalam menjatuhkan talak itu sendiri. Baik, persoalan yang kita nak timbulkan di sini tuan-tuan, bilangan talak yang dimiliki oleh suami. Ini semua tahulah. Nak kalau yang sudah berkahwin, iaitu ada 3 jenis talak, ada 3 peruntukan talak. Ya, yang mana 2 talak boleh rujuk, dan last ketiga tidak boleh rujuk lagi dah, kecuali syarat-syarat tertentu, ya, isteri kahwin yang lain dan seumpamanya. Baik, kita sebutkan bahawa talak ada 3 lah, berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan bahawa at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Surah Al-Baqarah ayat 229, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan talak yang boleh dirujuk, yang boleh dikembalikan, iaitu sebanyak 2 kali. Sesudah itu bolehlah ia rujuk dan memegang terus isterinya dengan cara yang sepatutnya, atau melepaskannya, ya, ataupun dia tak nak rujuk, habis iddah, lepaskan, bebaslah kau nak kahwin dengan lelaki mana pun. Ya, maksudnya talak yang boleh rujuk 2, masuk 3 tak boleh. Ya, baik. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi dalam surah Al-Baqarah ayat seterusnya, kata fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'di an tankiha zawjan ghairah. Yang bermaksud sesudah diceraikan 2 kali, jika diceraikan pula bagi kali yang ketiga, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sesudah itu, sehinggalah ia berkahwin dengan suami yang lain. Nampak tak? Ya, dia berkahwin, bukan kahwin saja tapi dapat merasa kemanisan wanita tu. Maksudnya bukan sekadar kahwin tapi bersetubuh sekali secara halal. Baik, jadi ayat ini menjelaskan bahawa suami memiliki 3 talak. 2 boleh rujuk, kalau yang kali ketiga tidak boleh dirujuk. Ya. Sebab dia kata gila talak, dah cerai, cari isteri, rujuk balik. Ya, lepas dah rujuk kali kedua, maka cerai lagi, tinggal 1 lagi. So bila dia lafazkan talak yang ketiga itu, maka dikira sebagai talak bainunah kubra. Ya, kalau bainunah sughra, kalau habis iddah dia boleh nikah lagi. Tapi kalau tak habis iddah, dia masih boleh rujuk. Tapi kalau iddah habis, dia kena akad nikah yang baru dan dengan mahar yang baru. Tapi kalau rujuk tak payah. Sekadar cakap aku nak rujuk tanpa persetujuan isteri, maka dia boleh rujuk. Ya, kecuali kalau
suami itu memudaratkan, maka hakimlah yang menentukan sama ada layak untuk rujuk atau tidak. Tapi biasanya hakim akan tanya dululah. Contoh kan, macam kes tadi, kalau si isteri diceraikan oleh suami, dia berlaku zalim, pukul ke keganasan rumah tangga, maka hakim boleh paksa si suami untuk menjatuhkan talak. Paksa. Kalau tak jatuhkan talak, kena hukuman. Maka dia kata saya ceraikan, dia kata ceraikan isteri dia. Ya, jatuh satu. So kata dia nak rujuk balik dalam tu. Boleh tak rujuk? Boleh, tapi atas persetujuan, atas keizinan hakim itu sendiri, atas dasar keselamatan si isteri itu sendiri. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalil yang disebutkan daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, inna ar-rajula kana idza tallaqa imra'atahu fahuwa ahaqqu bi raj'atiha wa in tallaqaha thalathan fanusikha dhalika wa qala at-talaqu marratan. Disebutkan bahawa daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, seseorang lelaki apabila menceraikan isterinya, dia berhak rujuk. Ya. Jika dia menceraikan isteri sebanyak 3 kali, ia menghapuskan hak untuk rujuk. Tak ada lagi rujuk dah. Nak nikah pun tak boleh. Ibn Abbas menyebut firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud yang boleh dirujukkan kembali itu hanya 2 kali sahaja. At-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihun biihsan. Itu ayat daripada 229 daripada surah Al-Baqarah. Baik, sehubungan itu ulama sepakat menyatakan bahawa suami memiliki 3 talak. Ini sepakat ulama, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, 2 kali boleh rujuk dan 1 lagi tidak boleh rujuk. Talak bain akbar ataupun bainunah kubra. Maka apabila berlakunya talak sebegini, maka hukumnya tercerai dan terputus sama sekali, kecuali nikah lain dan dia bersetubuh dengan suami barunya, maka barulah kalau bercerai selepas itu barulah boleh dinikah semula dengan mahar yang baru. Ya, baik, kita nak masuk pula tentang syarat sah dan jatuh talak. Ya. Talak ni dia ada macam rukun dia juga, macam solat ada rukun dia, ada syarat sah dia. Ya. Sama juga kalau kita sebut bahawa talak ni ada rukun dia, ada syarat sah dia. Apakah syarat sahnya? Pertama, dengan akad nikah itu sah. Maksudnya akad nikah antara suami isteri. Kalau tak berlaku pernikahan, maka tak jadilah sebagai satu talak itu. Dan perkara ini pernah ada seseorang yang mengutarakan kepada saya. Ya, ini budak-budak zaman sekarang lah, namanya budak WeChat, budak-budak PUBG ni semua ni. Hingus meleleh, dia kata, Ustaz, satu hari saya bergaduh dengan tunang saya. Ni perempuan lah yang bergaduh. Tunang saya bergaduh besar lah, tapi tak tahu apa yang besar sangat digaduhkannya tu. Ya. So dia tak tahu apa yang digaduhkan besar macam tu, dia kata. Sampai tunang saya kata, ya, nanti lepas kita nikah jatuh talak. Aduh, lawak betul lah. Lawak memang lawak yang kata orang tu lawak bodoh betul lah. Dia bergaduh kata nanti kalau kita nikah, tapi dah gaduh besar tu, ada hati nak menikah tu. Saya kata, lepas nikah nanti jatuh talak awak. So dia kata, ya Allah Ustaz, macam mana ni Ustaz? Nanti kami nikah, lepas nikah saja aku terima nikah Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian-sekian. Lepas tu dah tak jatuh Ustaz talak. Dia takut, dia risau, dia kata. Ya. Jadi sebut dalam mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain mengatakan tidak sah selagi mana tidak berlaku nikah. Katakanlah berlaku pada budak 2 remaja yang bergaduh ketika bertunang itu, maka mereka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disatukan hati mereka sebagai 2 mempelai yang berbahagia. Maka selepas termeterainya akad nikah itu, maka tidak terjatuhnya talak, walaupun pernah dilafazkan ketika mana mereka bergaduh sewaktu bertunang. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bab ni syaitan memang suka sekali nak melagakan suami isteri.
ya, nak menjatuhkan suami isteri, menanamkan kebencian antara suami dan isteri. Ini memang kerja syaitan. Syaitan suka betul dia buat benda ni. So jangan ikut hawa nafsu sangat. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita sebutkan bahawa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas Nabi kata, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la talaka qabla nikah, ya, tidak ada talak sebelum pernikahan, maka tidak sah. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nadhra li ibni adam fima la yamlik wa la adqa lahu fima la yamlik wa la talaqa lahu fima la yamlik. Yang bermaksud tidak ada nazar bagi anak Adam sesuatu benda yang dia tidak miliki. Ya, begitu juga tiada pembebasan pada hamba ada yang bukan miliknya. Bukan milik dia lagi, dia tak beli lagi hamba tu, bukan miliknya. Dia kata nanti kalau aku beli kau, milik aku, kau bebas. Tak boleh lagi. Dia kena beli dulu jadi hak milik baru dia bebaskan. Ya. Begitu juga tiada talak kepada perempuan yang tidak dimilikinya. Ya, perempuan yang tidak dimilikinya itu maksudnya isteri yang belum dikahwini, maka tidak sah talak itu, ya. Maka inilah kita kata syarat sah talak itu sendiri mestilah akad nikah yang sah, ya. Baik, syarat sah nikah yang kedua, suami mestilah sempurna akalnya. Tak boleh orang yang pitam, orang yang pengsan, koma, ataupun yang mengigau, jalu dan seumpamanya, ya, ataupun yang mabuk. Mabuk ada perbincangannya. Kalau minum mabuk sengaja, adakah dikira sebagai jatuh talak kalau dia melafazkan dalam keadaan tak sedar disebabkan mabuk? Ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok bagaimana perbincangan di kalangan para ulama. Dan sebelum itu kita buka satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi bersabda, rufi'al qalamu an thalathin, diangkat, ya, pertanggungjawaban itu, maksudnya tidak ditulis dosa dan pahalanya disebabkan 3 perkara, ya. Adin naimi hatta yastayqis, orang yang tidur sehinggalah dia bangun, ya. Dia ketika tidur ke, tiba-tiba dia buat maksiat, ataupun tengah tidur dia bunuh orang, ya, tengah tidur mengigau, jalu, bahasa kita panggil jalu kan, dia tikam orang tengah jalu tu tuan-tuan, maka dia tidak dikira berdosa sehinggalah dia sedar. Kalau sedar dia bunuh orang, itu dikira bersalah lah, ya. Wa anis sabiyyi hatta yahtalim, ya, kanak-kanak sehinggalah dia dewasa menjadi akil balik, ya. So kanak-kanak kalau buat salah jenayah pun tidak dikira sebagai berdosa sehinggalah dia akil balik. Wa anil majnun hatta yaqil, begitu juga orang yang gila sehinggalah dia siuman. Jelas hadis ni menunjukkan bahawa kalau suami itu dalam keadaan sedar diri, bukan gila dan sebagainya, maka ia tidak dikira jatuh talak, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada baru-baru ni ada yang message dekat saya, ya. Ada saya tunjukkan. Saya boleh tunjukkan tuan-tuan. Dia kata jatuh talak 3. Dia kata saya marah sangat, ya. Marah pasal apa? Sebab dia marah isteri dia isap rokok. Dia suruh isteri isap rokok, berhenti rokok, dia tak nak berhenti. Salah dia provoke, ya. Maka si isteri provoke depan si suami, maka dia marah sangat. Dia siap hembur macam tu sekali tu. Maka kata, ustaz, saya dalam keadaan terlalu marah. Saya kata, kau talak kau jalan 3, talak 3. Dia kata, tapi ustaz, saya betul-betul tak sedar ustaz. Dia kata, claim sedar lah, you claim mabuk ke, you claim semua boleh, kata. Tak salah kan, ya. Sebenarnya bukan tak sedar, tapi ikut hati, ikut perasaan, tak fikir panjang. Macam mana ustaz jatuh talak ke tidak? Tak ada, ya. You tak boleh nak claim sebagai kata orang yang tak sedar ke apa ke, tidak. You tahu maksudnya tak sedar tu, you macam you tak nampak dah keliling tu, ya. Tapi bila dia kata tak sedar diri tu, tapi dia tahu lepas tu dia buat apa, sedar lah tu nama dia. Saya kata jatuh talak. Cuma kena sahkan dekat mahkamah, biar mahkamah tentukan. Mahkamah tentukan sama ada jatuh atau tidak, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang tak sedar betul-betul lah, jangan claim tak sedar, ya. Tak claim tak sedar, ya. Baik, maka kalau di situ tuan-tuan, kalau dilakukan maksudnya maka termasuk dalam hukum tiga golongan ini ialah orang yang lupa dan orang yang jahil. Kalau terlupa, ya, aku talakkan kau, dia kata pada isteri dia, dia terlupa. Macam orang puasa makan nasi bulan Ramadan, kan. Jadi lupanya tu tidak membatalkan puasa.
Tapi jarang lah tuan-tuan, memang kata orang ni susah sangat nak berlaku. Susah sangat nak berlaku kalau orang kata ceraikan isterinya dalam keadaan lupa. Susah. Kalau puasa itu biasa tuan-tuan, itu normal. Itu biasa-biasa berlaku, bukan tak pernah berlaku. Ya. Kita sendiri pun ada sejarah pernah berlaku. Tapi kalau jatuhkan talak dalam keadaan dia dakwa, dia lupa. Pelik tu nama dia. Tapi kalau betul lah dia lupa apa yang dia cakap, ya, dia lupa tentang hukum bahawa tak boleh main-main ke apa ke, ya, maka perkara itu dikira sebagai tidak jatuh. Contoh dia kata, ya, dia gurau dengan bini dia, kata aku cerai dengan kau lah, ya. Dia gurau, kata abang tak boleh gurau lah. Ya Allah, abang lupa lah, abang betul-betul lupa. Talak ni tak boleh buat gurau. Tapi betul lah, kena jujur lah. Lebih baik jujur, jatuh talak, boleh rujuk balik. Ada dua lagi daripada bohong. Ya, jadi bohong dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dosa yang besar. Itu tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah kalau kita kata. Dan jahil contohnya, dia baru masuk Islam. Dia pun cakap dengan isteri, katakanlah Mak Salih ni baru masuk Islam, ya, sekali kata, seronok lah, I really feel lucky to be your husband. Ya, dia kata, apa kata kita main-main, aku ceraikan kau. Ya, tak boleh John, you not supposed to do this. Ya, maksudnya tak boleh nak buat gurau. Ya, maksudnya tak boleh dijadikan bahan joking apa semua, tak ada. I don't know. I just embrace Islam, I don't know benda. Tapi sebab dia baru masuk Islam, tak tahu apa-apa, maka tidak dikira jatuh. Tapi kalau dah masuk Islam 10 tahun, 20 tahun, dia kata lepas nikah, saya nak gurau dengan awak lah, saya ceraikan awak, kan sweet itu. Nampak tak? So maka jatuh. Jadi kejahilan macam tu tidak dikira. Kejahilan, contoh kalau dia duduk dekat negara bukan Islam yang tak ada ulama, ataupun dia baru masuk Islam, nak memustahilkan untuk dia menguasai ilmu agama atau fardu ain dengan cepat, ya. Saudara-saudara dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan faktor yang ketiga, talak orang yang mabuk. Ya, talak orang yang mabuk ni ada dua. Talak mabuk ni sama ada mabuk disengajakan ataupun mabuk tidak disengajakan. Pertama, kalau mabuk yang disengajakan, contoh dia sendiri minum arak, ya, benda tu tidak dituntut, barahkan benda tu haram, ataupun dia ambil syabu ke, ataupun dia ambil morfin ke apa, dia mabuk, ya. Dan dalam keadaan mabuk yang disengajakan tanpa tuntutan syarak, maka tetap talak itu jatuh. Sebab apa? Sebab itu bukan dikira uzur. You sendiri minta jadi mabuk, you sendiri minta jadi macam ni, sedangkan Allah tak suruh, bahkan dilarang dalam Islam itu sendiri, ya. Tetapi kalau mabuk itu terpaksa digunakan sebab dia sakit sangat, ubat ni doktor kata tak ada ubat lain, ya, makan ubat ni akan melegakan sakit kamu dan akan menyembuhkan sakit kamu. Dia makan ubat tu, dia punya mabuk semua semacam. Dalam hal ni, kalau kita kata jaranglah ada ubat yang memabukkan, jarang, tak ada setakat ni. Kalau jumpa pakar farmasi pun kata mana ada ustaz ubat-ubat yang memabukkan. Yang paling kuat pun obat yang mengantuk, buat kita tidur tu je. Tapi let's say lah, kalau in future ada ubat yang boleh memabukkan, dan dia kena makan sebab doktor dah prescribe, dan dia kena ambil untuk sembuhkan sakit dia. Lepas dia makan ubat tu kerana keperluan untuk kesihatan dirinya, dan selepas makan ubat tu dia mabuk, maka dia lafazkan talak pada isterinya. Kalau mabuk macam ni tidak dikira jatuh, kecuali kalau suami yang ada kuasa, dia teguk minum sampai habis, ya, dia minum dan dia dakwa macam tu macam ni, dia kata talak. Abang mabuk. Siapa suruh minum bir?
Kau punya salah lah. Dia macam tak sepatutnya dilakukan. Ya, benda tu haram. Ya. Jadi mabuk macam tu ataupun mabuk disebabkan paksa. Dipaksa minum arak. Kalau kau tak minum arak, aku bunuh kau. Kalau kau tak minum arak, aku bakar rumah kau. Kalau kau tak minum arak, aku bunuh semua ahli keluarga kau. Nampak tu. Ya, maka dia boleh minum. Lepas dia minum sebab dipaksa oleh penjenayah, kemudian dia lafazkan talak pada isterinya, maka talak macam ni jatuh. Ya, talak macam ni dikira sebagai jatuh. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berbalik pada isu orang yang mabuk dengan sengaja ni. Ya, mabuk yang bukan kebenaran syar'i, dia minum arak. Ya. Dalam kitab fiqh dia sebut para sahabat bersepakat kalau seseorang itu mabuk disebabkan arak, kemudian dia qadhaf. Qadhaf tahu? Qadhaf ni dia fitnah orang lain berzina. Walaupun dalam keadaan mabuk, dia cakap dia tak sedar, tetapi sebab mabuk itu disengajakan, sehingga dia mabuk itu dia memfitnah orang lain berzina. Maka hukumnya hukum qadhaf. Cukup 4 orang saksi, dia diwajibkan ataupun dijatuhkan dengan hukum hudud, iaitu 80 kali sebatan. Nampak tak? Ya, sepakat di kalangan para ulama. Sepakat di sisi para sahabat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selepas Rasulullah mengatakan bahawa orang mabuk yang menuduh orang berzina dalam keadaan tak sedar, maka tetap dikira sebagai orang yang berhak, yang wajib dijatuhkan hudud. Pasal apa? Mabuk tu disebabkan mabuk arak, bukan mabuk yang disebabkan darurat ataupun keterpaksaan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut tentang paksaan ni, ya, kita tak boleh kata suami itu dia tidak ada pilihan. Ya. Bila dia tak ada pilihan, maka itu dikira sebagai paksa. Tapi kalau si suami itu bebas membuat pilihan, maka talak tak jatuh. Itu bukan paksa namanya, itu nak maknanya rela, tuan-tuan. Ya. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, talak tidak jatuh. Ya. Tidak jatuh talak orang yang dipaksa. Walau bagaimanapun paksaan itu mestilah dengan syarat-syarat yang berikut. Ya, macam mana dimaksudkan? Paksaan itu memang tidak berhak dilakukan. Ya. Maksudnya jika sebaliknya seperti suami memudaratkan isteri, ya, dan hakim memaksanya, maka jatuhlah talak. Kita dah bincangkan. Ya, maksudnya isteri suami dipaksa, dia tak berhak untuk dilakukan. Ya. Baik, kalau dia kata perkara yang macam ni dia dipaksa dan dia tak layak buat macam tu, maka tak jatuh. Kau aku paksa kau ceraikan bini kau, tidak aku bunuh kau. Dia tak layak. Sebab apa? Dia tak nak. Kecuali kalau memang dia layak buat macam tu sebab dia suka memudaratkan isteri dia. Maka hakim kata, saya sebagai hakim daerah sini, hakim Mahkamah Tinggi Syariah, saya berhak untuk memaksa awak, ya, atas perintah tuanku, supaya kamu jatuhkan talak pada isteri kamu dengan talak satu. Tapi paksaan macam ni dikira sah sebab dia layak, dia sepatutnya menceraikan isterinya atas kemudaratan yang dilakukan ke atas isterinya. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kata kalau paksaan itu datang daripada hakim, maka sahlah, dia kena ikut. Dan pasal ada fakta-fakta tertentu, contoh dia suka memudaratkan, tak bagi nafkah dan seumpamanya, ya, maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah kita lihat sebagai satu dhabit ataupun perimeter yang boleh kita tentukan. Okey. Nanti ada soalan, kita akan jawab lebih kurang dalam jam 9.35. Lebih kurang ada 10 minit lagi. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Paksaan itu, okey, syarat-syarat sahnya paksaan itu, tidak sahnya, maksudnya syarat-syarat, maksudnya tidak jatuh talak dengan paksaan. Ya, maksudnya yang kedua, paksaan itu dengan ugutan secara langsung kepada suami yang boleh membawa kemudaratan. Ya. Maksudnya penjenayah duk paksa suami dia supaya ceraikan isteri dia.
tetapi dengan kemudaratan yang membawa keparahan. Betul tak? Ya, dia boleh paksa, kata kau kena ceraikan isteri kau. Kalau kau tak ceraikan isteri kau, aku cabut lubang hidung kau. Oh ya, abang terpaksa ceraikan abang. Kenapa bang? Ini abang kan cintakan saya. Tak, sebab penyedayah kata dia akan cabut bulu hidung abang. Abang tak tahan sakit. Itu tidak memudaratkan. Sekadar tu sakit memang sakit, tapi sakit yang boleh dikira lah, boleh dikira nasibnya, tidaklah sakit. Macam ni kalau dia kata dengan alasan kena paksa, kalau dia jatuhkan talak, tetap jatuh talak. Nampak tak? Tetap jatuh talak. Sebab apa? Sebab kemudaratan. Dia kalau awak tak ceraikan dia, saya lempang awak. Ya memang sakit, tapi tidak memudaratkan sampai hilang nyawa ataupun hilang anggota. Betul tak? Ya. Jadi dalam macam ni kita boleh bincang, kita boleh, bukan bincang lah, maksudnya kita boleh tolak dan kita boleh perjuangkan. Orang kata, ustaz kalau kena paksa buang kerja, tengok keadaan. Kalau dia kena berhenti kerja menyebabkan anak bini lapar, dia akan susah, dia akan apa, dia akan tak boleh bayar rumah, ya, menyebabkan sakit dan sebagainya, barulah dikira sebagai dia punya perimeternya mesti memberi kemudaratan, kemudaratan yang teruk. Ya, kalau setakat kena cubit ke, itu tak ada lah. Setakat kena potong gaji, tak ada darurat, masih boleh makan lagi tuan-tuan. Tapi jangan berlaku lah, tak adalah bos yang paksa suruh kita ceraikan bini kita. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada kes pekerja yang dia punya isteri cantik sangat sampai bos tu tergila-gila kan. Sampai dia kata, kau ceraikan bini kau, kalau tak nanti aku buang kau kerja. Pasal apa? Dan bini kau kena kahwin dengan aku lepas bedah, barulah kau akan duduk kat pejabat ni dapat kerja. Macam tu. Mungkin ada, mungkin ada. Dan ada juga jenis yang bos yang tergila-gilakan bini bekerja, dia kata aku bagi kau certain amount, contoh 500,000 ke 2 juta ke, yang penting dengan syarat kau ceraikan bini kau. Tapi kalau macam tu dia kan suka rela lah. Duit 2 juta, ceraikan bini. Ya. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu berlaku. Tapi orang kata, dia kata dia suruh ceraikan. Ni niat jahat lah. Kata, cakap bintang dengan bini, kata bos suruh ceraikan. Tak apa bang, abang ceraikan saya, lepas cerai rujuk balik. 2 juta tu kita punya, tapi dengan syarat 1 juta milik abang, 1 juta milik saya. Jadi putih mata si bos tu. Dah dapat duit, rujuk balik. Tapi bos pula dia tak nak bagi duit kecuali habis edah. Jadi janganlah buat benda-benda gila macam ni. Ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud kemudaratan yang serius. Ya. Mudarat ni berbirat, saya kena cubit ni. Itu mudarat, tapi mudarat sikit, tidak dikira sebagai paksaan yang sah, yang tidak sah, yang tidak jatuh talaknya. Ya. Dan orang yang memaksa itu mampu melaksanakan ugutannya. Ya. Ya, ugut tu pula budak kecil darjah 1. Pakcik tak ceraikan isteri pakcik, saya bunuh pakcik. Budak kecil darjah 1, apa ada? Ya, kecuali kalau dia anak Superman lah, anak Superman yang ada energi besar. Mana ada, mustahil itu cerita apa angan-angan saja, bukan cerita yang betul ada apa pun. Ya. Itu terdapat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la talaqa wala itaqa fi ighlaqin, rawahu Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak jatuh talak dan pemerdekaan hamba dengan paksaan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Nabi bersabda, innallaha wada'a an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah tidak menghukum umatku akan perbuatan yang tidak sengaja, terlupa atau dipaksa. Nampak tu? Dipaksa maksudnya takkan berlaku. Tapi paksaan tu mestilah menepati ketiga-tiga syarat tersebut. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini syarat yang keempat. Ya, keempat, suami yang dipaksa tidak melakukan perkara yang lebih daripada dituntut. Maksudnya apa? Jika dia dipaksa untuk menceraikan isteri talak 1,
maka dia pula menceraikan talak tiga, ya, ataupun talak dua. Nampak tak? Ya, patutnya ceraikan. Lepas tu dia pula lebih-lebih. Maka kalau dia ceraikan isteri lebih daripada seperti diugut, jatuhlah. Kalau tiga, jatuh tiga. Padahal si pengugut tu ugut kata talak satu je, dia pergi talak dua pasal apa? So, talak dua jatuh talak dua lah. Masih lagi boleh rujuk. Ya, tapi tinggal satu lagi. Ya, maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak lebih daripada apa yang disuruh ataupun dipaksa oleh pengugut itu. Kalau dia kata aku suruh talakkan isteri kau, dia talak satu, tapi paksaan tu betul-betul memudaratkan dia dan menepati syarat-syarat yang 4 ini, maka tidak jatuh talak. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik, bagaimana pula dengan talak secara bergurau, main-main, jatuh. Ya, tetap jatuh. Ya, sebab apa? Berdasarkan hadis Nabi SAW daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, "Thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, an-nikahu wat-talaqu war-raj'atu." Yang mana bermaksud 3 perkara kalaulah dilakukan bersungguh-sungguh, maka ia benar-benar berlaku. Dan ketiga-tiga itu juga kalaulah dilakukan secara main-main ataupun gurauan, maka ia dikira sebagai sungguh-sungguh. Nampak tak? Apakah 3 itu? Iaitu nikah, talak dan rujuk. Maka tidak boleh dibuat main-main. Ya. Baik, Irfan baru tengok dah tanya soalan dah. Ini tak aci ni, Muhammad Irfan. Dah lah belum kahwin lagi. Lepas tu baru masuk tu tanya soalan. Last minute baru masuk. Ya ke? Ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Tak tahulah kalau dia keluar kejap. Tak apa, soalan kita akan jawab selepas ini. Kita tengok dulu apa dia tanya ni. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Cara talak yang disyariatkan. Kita baca sedikit lagi. Okey. Talak yang disyariatkan. Talak yang disyariatkan iaitu beberapa talak dengan sekali lafaz ataupun menyebut secara berasing-asing. Ya, aku talakkan kau dengan talak satu. Ya. Ataupun aku talakkan kau ataupun berulang-ulang, ataupun sekaligus aku talak kau talak 3. Pun boleh juga. Ya, maka boleh berlaku. Talak 3 jatuh terus, yes, jatuh terus. Atau satu, aku talakkan kau. Aku talakkan kau. Sebut sekali lagi, 3 jatuh 3. Ya. Dan satu lagi dengan lafaz talak ta'liq. Kau keluar rumah, jatuh talak. Itu lafaz ta'liq. Okey. Baik. Cara talak yang paling utama, cara talak yang paling baik menurut syarak, maksudnya bersesuaian lah, tidaklah keterlaluan, ya. Penuh dengan hikmah yang disyariatkan, iaitu terbahagi pada 3, ya. Menceraikan dengan talak satu dalam keadaan isteri tidak berada dalam keadaan haid, tidak berada dalam keadaan nifas, tidak suci kemudian disetubuhi, itu tidak dilakukan secara talak bid'i, ya. Baik, sebab mengapa? Kita dah sebutkan sebab-sebab yang disebutkan tadi. Okey. Baik, jika suami ingin menceraikan sekali lagi, dia boleh melafazkan talak yang kedua. Dah ceraikan isteri dia, geram lagi. Aku talak kau, jadi jatuh 2. Aku talakkan kau dengan talak 1, jatuh talak 1. Tak puas hati dia kata, aku tak ceraikan kau dengan talak 1 lagi. Maka jadi 2. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati. Kita dibincangkan perbezaan antara takkid dengan pengulangan. Ya, dalam kitab-kitab fiqh dia ada beza, ada dhabit juga diceritakan, tuan-tuan. Ya. Baik. Jika suami ingin menceraikan sekali lagi, dia boleh melafazkan talak yang kedua. Tapi kalau yang ketiga, tidak ada rujuk lah. Yang kedua ni masih lagi boleh dirujuk. Ya. Selepas itu, suami memiliki 1 talak lagi. Sekiranya dilakukan kali ketiga, dia menjadi talak bain ataupun bayin ataupun baidun kubra.
Ya, isteri walaupun dalam keadaan iddah tidak boleh dirujuk. Jadi disebutkan at-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Ya. Baik, itu yang kita sebutkan tadi. Talak 3 dengan sekali lafaz yes berlaku. Ini sepakat 4 mazhab. Sepakat 4 mazhab kata aku talakkan kau dengan talak 3. Maka jatuhlah talak itu 3 terus. Tak boleh. Ya. Namun ada sebahagian pendapat selain daripada mazhab yang 4. Pendapat Ibnu Taimiyah, pendapat dari beberapa ulama-ulama mujtahid seperti Tawus dan seumpamanya, kalau dia lafaz talak sekali 3 terus jatuh 1. Ya. Jadi itu khilaf mu'tabarah, tapi kat Malaysia tidak diberi pakai. Ada percubaan nak gunakan pendapat itu tapi tidak dibenarkan oleh mahkamah. Ya, pasal apa nanti dibuat main-main. Itu khilaf yang mana 4 mazhab bersepakat kalau dilafazkan 3 sekali maka jatuhlah talak itu talak 3. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, talak ta'liq. Ya. Talak ta'liq, talak apa tu talak gantung dengan sifat atau syarat. Dia boleh berlaku sama ada dengan ransung dengan syarat. Ya. Maka kalau kita sebutkan ya, dia kata talak ta'liq ini bermaksud suami menggantungkan jatuh talak isterinya dengan terjadi sesuatu sifat atau syarat yang dikaitkan dengan isteri ataupun dengan orang lain. Contoh, suami menggantung jatuh talak isteri dengan kedatangan seseorang. Kalau bapa kau datang sini, jatuh talak. Ya, bapa dia pun datang nak tengok cucu je, jatuh talak. Kalau tak sebut bilangan, jatuh 1. Ya, kalau kata kalau bapa kau datang jatuh talak 3. Jatuh 3. Nampak tu. Ya. Ataupun contoh talak yang dikaitkan dengan sifat ialah suami berkata kepada isterinya, engkau tercerai jika ayahmu datang. Ya, engkau tercerai dalam bulan Ramadan. Itu sifat. Sifat jadi sifat, kalau berlakunya sifat datangnya hari itu bulan Ramadan maka jatuhnya talak. Ya. Ya, contoh dengan syarat iaitu suami berkata pada isterinya, engkau akan tercerai jika engkau keluar dari rumah. Tadi sifat kan, sifat kalau sifat tu datang cerai. Ya, tapi dia meletakkan syarat pada isteri. Kalau kau gosok gigi, ini bodoh bangang lah isteri macam suami macam tu. Kalau besok pagi kau gosok gigi, jatuh talak. Ya, Abi takkan nak biar mulut busuk kan? Betul tak? Abi nak macam mana? Terpaksa gosok batal, jatuh talak. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kalau kita lihat. Ya. Jadi itulah kalau kita lihat daripada talak ta'liq itu. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesan daripada talak ta'liq. Ya. Kesannya talak takkan jatuh selagi mana tak tiba syarat, tak tiba sifat dia. Ya. Tapi kalau syarat tak jatuh, tak jatuh. Kata dia telefon bapak dia, abah jangan datang sini bah. Ya, abah jangan datang. Kalau nak jumpa saya datang rumah abah. Pasal apa? Ni abang dah terlepas lafaz talak ta'liq. Ya. Boleh tarik tak? Tak boleh tarik. Ya, dia tak boleh tarik, tetap jatuh. Ustaz dah menyesal tak guna. Tidak boleh ta'liq, ini sepakat 4 mazhab. Sepakat 4 mazhab, tak boleh tarik balik. Walaupun ada riwayat daripada Ibnu Muflih, tapi pendapat tu yang memang terpencil lah dan memang tidak diguna pakai. Ya. Jadi bila jatuh talak itu sendiri, maka habis talak itu. Betul tak? Macam contoh, ada satu parti kat Malaysia ni lah kan, orang dia keluar daripada parti tu, dia kata kalau keluar daripada perjuangan parti ni, isteri tertalak. Betul tak? Berlaku tak? Dia talak ke isteri dia? Wallahualam, tak tahulah benda tu berlaku tidak. Kan benda bodoh tu boleh buat talak ta'liq untuk perjuangan parti politik. Sanggup perjuangan parti politik, hamba berabdi pada parti politik, sanggup buat lafaz talak ta'liq pada isteri. Bila dah keluar parti, menjajar pula nak apa. Lepas tu yang tak keluar parti pun kata macam pula macam ni. 2 kali 5 lah tuan-tuan. Ya, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Selagi mana tidak datang syarat dan sifat, selagi itulah berlakunya kehidupan macam biasa. Macam biasa, boleh bersetubuh, boleh duduk pakai tudung dan sebagainya. Kali bapak dia balik, Ramadan datang, habis tercerai. Masuk Ramadan ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syaban habis, masuk Ramadan, automatik jatuh talak. Berlakunya iddah. Sama ada nak rujuk lah. Kalau boleh rujuk, kalau tak rujuk, talak 3 habis. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, talak jatuh sebaik sahaja syarat yang dikaitkan itu berlaku. Nampak tak? Ya. Maksudnya Ramadan automatik jatuh, tak perlu suami nak lafaz talak lagi. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita berhenti setakat ini saja dulu. Kita akan sambung nanti pada hari Jumaat insya-Allah. Jadi kita nak tengok macam mana nak jawab soalan. Ni Irfan ni banyak sangat soalan, dah lah tak kahwin tanya soalan banyak sangat. Tak puas hati betul lah. Sekiranya seorang suami telah melafazkan talak atau taklik, boleh dia menarik balik lafaz itu? Tak boleh, jelas. Mana boleh talak? Aku talak, kau talak satu. Suruh tarik balik. Mana boleh tarik balik? Taklik, kalau awak keluar rumah, jatuh talak. Lepas tu menyesal, saya tarik balik dah. Tak. Kalau tak nak jatuh talak, 100 tahun lah tak keluar rumah. Duduklah rumah tu. Mustahil. Nak pergi kerja ke apa ke, jatuh talak. Ya. Baik. Assalamualaikum. Ini Irfan banyak sangat tanya soalan ni. Dah tak pernah belanja. Ya. Isteri yang diceraikan dengan talak pertama dan kedua boleh duduk bersama suami atau kena keluar rumah? Ya, kena keluar rumah. Suami kena sediakan tempat tinggal untuk isteri dalam tempoh iddah. Ya, kalau tak mampu nak sediakan tempat tinggal, suami kena keluar. Dalam tempoh iddah tu, isteri duduk di rumah suami. Ataupun dia sediakan rumah, disewakan 3 bulan, awak duduk. Tempoh iddah kena tanggung isteri. Ya, bagaimana pula dengan isteri yang diceraikan dengan talak 3 dan khuluk? Ini tidak ada nafkah bagi mereka. Ya, luar topik. Ya, luar topik tak dilayan. Sebab banyak soalan lagi. Kalau suami yang menceraikan isteri dengan talak 1, setelah habis iddah berkahwin semula, masih berbaki talak 2 atau 3, berbaki 2, bukan 3, ya. Walaupun dah cerai talak 2, habis iddah nikah semula, tetap tinggal 1. Baik. Ustaz, bagaimana pula dengan lafaz talak yang menyebut melebihi 3 kali? Aku talak kau dengan 1000 talak, jatuh 3. Okey, maaf bertanya, adakah talak taklik itu boleh berulang? Seperti jika ayah datang pada hari Isnin, tapi ayah datang pada hari Selasa. Ya. Dia tak jatuhlah, ikut pada syarat. Syaratnya, kalau dia kata, kalau ayah kamu datang pada hari Isnin, jatuh talak. Ya. Tapi bapa dia datang hari Selasa. Syarat cukup tak? Maka syarat tidak mencukupi. So, bila syarat tidak mencukupi, maka tidaklah jatuh talak. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Baik. Tak apalah, kita layan soalan Irfan yang keluar topik ni. Sebab kesian. Sebab tengok kalau muka dia memang nampak muka kesian. Muhammad Irfan ni. Ya. Memang kalau kita tengok muka dia, muka memang muka minta sedekah, minta penampar pun ada. Ya. Minta maaf, saya dengan Irfan ni memang gua kasar sikit. Macam adik-beradik lah. Yalah. Okey, kita layan jugalah. Maaf luar topik, kalau suami dah janji dengan arwah isteri tak nak kahwin lagi, tapi elok je 7 hari isteri meninggal, suami berkahwin baru. Boleh ke? Boleh. Tapi dia berdosa lah, langgar janji. Ya, nikah tu halal lah. Dia kena bertaubat pada Allah lah. Ya, bertaubat nasuha. Langgar janji, dia berdosa. So, dia tak nak kahwin. Abang janji dengan nama Allah tidak akan berkahwin. Abang bersumpah. Ya. Kalau bersumpah, dia kena bayar kafarah. Boleh nikah, tetap boleh nikah. Bayar kafarah lah. Dosa, bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lain kali jangan janji. Ya. Paling tak pun, insya-Allah abang akan cuba menjadi suami yang terbaik. Ya. Abang kahwin lagi tak? Insya-Allah abang akan jadi suami yang terbaik. Kahwin lagi ke tidak? Abang akan jadi suami yang terbaik. Cakaplah terang.
Ya insya-Allah abang tak kahwin lagi. Ha, itu bukan janji. Insya-Allah tu kalau adat dalam masyarakat kita tu tak janji. Insya-Allah sedaya upaya, kemungkinan kahwin, kemungkinan tidak. Ya tak? Wallahu taala a'lam ya. Ini Irfan kahwin satu pun tak lagi nak cerita poligami ya. Baik, setakat itu saja dapat saya sampaikan. InsyaAllah kita bertemu pada hari Jumaat. Kita akan bincang banyak lagi berkaitan dengan talak ya. Begitu juga dengan khuluk ya, begitu dengan apa macam-macam lagi lah. Zihar dan seumpamanya, insya-Allah kita bertemu pada hari Jumaat akan datang. Kalau saya sihat dan tidak sibuk lah. Wallahu taala ala. Baik, setakat itu saja dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan barakah daripada Allah. Yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup tasbih majlis kita dengan tasbih kafarah dengan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.